Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tuan-tuan, ada sedikit gangguan teknikal. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan siaran kita pada malam ini live di Facebook Wasiah Syok Berhad. Sebelum saya terlupa, kita amat mengalu-alukan kehadiran panel-panel kita pada malam ni. Yang di sebelah kanan tuan-tuan ni, yang baju biru tu, Encik Azizan Sabirin, Ketua Jabatan Pembangunan Da'i Wasiah Syok Berhad. Kemudiannya kita ada Encik Muhammad Nazri Khamis yang baju purple kat bawah saya ni tuan-tuan. Ketua Jabatan Pengurusan Legasi, ya, untuk kita sama-sama membincangkan ataupun kita nak berkongsi pendapat, pandangan, saranan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan FB Live kita pada malam ini. Juga sebelum saya terlupa, kita amat menghargai, ya, tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh sharekan video ni, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, sebab kita nak kongsikan perkara yang bermanfaat ni. Benda-benda yang manfaat ni jangan kita simpan dalam poket sendirilah, kita kongsikan kepada kawan-kawan kita, ya. Sharekan video ni. Siapa yang banyak share, kita akan ni tak berani cakap ni, kalau main cakap je Encik Izan saya minta Encik Izan yang belanja lah kalau siapa yang share paling banyak, ya. Cik Izan okey kat sana? Cik Izan kat mana, ya? Alhamdulillah, Rafiq, terima kasih banyak. Saya di Johor. Saya bercara langsung hari ni di Johor, di Keluang Johor. Alhamdulillah. Cuaca okey kat sana, apa ni di Johor, Rafiq. Alhamdulillah redup tapi tak hujan. Dia redup tapi tak hujan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Juga Encik Nazri, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah sihat. Okey, jadi kita mengharapkan panel-panel kita pada malam ni ada tenaga lah dalam tempoh sejam ni. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang sempena Pusaka Malam Jumaat, ya. Pusaka Malam Jumaat yang mana kita akan membincangkan tajuk pusaka madu atau racun, ya tuan-tuan dan puan-puan. Madu atau racun. Jadi mungkin kalau kita ambil perkataan yang depan tu, Encik Aizan fikir madu lain kot kita fikir, mungkin madu lebah ataupun madu yang selainnya lah, ya. Tapi kalau kita tahu madu atau racun, kita dah tahu dah apa yang kita cuba perbandingkan pada malam ini. Pusaka, madu ataupun racun. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang menyertai perbincangan kita pada malam ini, saya memberi jaminan insya-Allah penjelasan yang sangat padat kepada anda semua berkenaan pusaka ataupun bagaimana kita boleh memastikan pengurusan harta pusaka kita setelah kita meninggal dunia untuk kita pastikan ia dapat disampaikan kepada waris dalam keadaan yang baik. Itu kita akan bincangkan pada malam ni, ya. Sebab kita tak nak dia menjadi madu ataupun racun, tapi kita pun tak tahu macam mana apa yang kita nak tahu kaedahnya, macam mana boleh jadi madu, macam mana boleh menjadi racun. Ini kita akan kupas pada malam ni. Jadi sebelum kita akan mula, saya akan serahkan penerangan ni kepada panel-panel kita. Jadi sekali lagi, ya tuan-tuan dan puan-puan, boleh share kan FB Live ini di FB masing-masing ataupun sampaikan kepada rakan-rakan semua. Jadi ni Encik Azizan ni, ada Encik Azri Abdul Ghani ni, orang Keluang katanya. Saya pun Keluang tuan. Ya. Jadi waalaikumsalam kepada anda semua, insya-Allah. Jadi kita akan sikit lagi. Kita akan mulakan sikit lagi. Jadi share kan, ya, sampaikan kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Baik. Kita akan memulakan perkongsian kita pada malam ni. Kita akan memberi sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin nanti sebelum nak memulakan, ya, Encik Azizan dan Encik Nazri,
boleh perkenalkan sedikit diri, kemudian tentang apa yang apa yang dilakukan ataupun apakah peranan di Wasiat Syok Berhad. Mana tuan-tuan dan puan-puan, pada malam panel-panel kita ni terus terang saya beritahu ini adalah orang kuat kita di Wasiat Syok Berhad ya. Jadi kita nak dengar sedikit pengenalan daripada panel kita, peranan sebelum kita mulakan kepada tajuk lah. Baik, jadi insyaAllah kita teruskan saja. Soalan kita akan berikan ataupun kita akan mulakan kepada Encik Nazri kita daripada Jabatan Pengurusan Legasi, Encik Nazri. Tajuk malam ni kalau ikutkan sebenarnya pendapat saya secara peribadi. Bila sebut pusaka ni, ramai orang kata dia rasa belum sesuai lagi untuk fikir. Sebab apa? Dia rasa dia belum nak mati lagi. Kalau tanya saya pun belum nak mati lagi. Jadi saya tak nak fikir pasal pusaka. Ya. Jadi ini adalah perkara yang bagi saya dah berlaku ataupun dah menjadi kebiasaan masyarakat umat Islam di Malaysia. Dan cuma bila kita menekankan berkenaan dengan madu ataupun racun, mungkin ramai yang nak tahu bagaimana pusaka ni jika contoh saya meninggal dunia. Macam mana pusaka ni boleh menjadi madu ataupun racun kepada waris-waris kita. Ya. Jadi insya-Allah sempena malam Jumaat, ya, saya akan sebelum saya serahkan kepada Encik Nazri ni, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita minta dengar dengan sebaiknya. Kemudiannya ialah kita dalam tempoh-tempoh PKPB ni, ya, insya-Allah kita ambil peluang untuk mendengar perkara yang bermanfaat. Jadi saya akan serahkan kepada Encik Nazri. Sekali lagi soalannya, bagaimana pusaka boleh menjadi madu ataupun racun kepada waris-waris kita? Okay, saya serahkan kepada Encik Nazri, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rafiq. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Muhammad Nazri bin Khamis, sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Legasi di Wasiat Syok Berhad. Saya bersama dengan Wasiat Syok bermula daripada tahun 2005 sehingga sekarang, alhamdulillah. Dan memang pengkhususan saya di Wasiat Syok adalah untuk menguruskan harta pusaka pelanggan-pelanggan kita. Jadi bila saudara Rafiq maklumkan ataupun bertanya berkenaan dengan pengurusan harta pusaka ni tadi, sama ada dia boleh menjadi racun ataupun dia boleh menjadi madu. Sebelum sampai saya ke orang kata apa, ulasan saya lah sama ada dia ni racun ataupun madu, kita kena tengok dari sudut statistik yang sedia ada kita di Malaysia. Statistik mengatakan bahawa 70 bilion harta pusaka terbeku di Malaysia, yang mana majoritinya adalah daripada ataupun kepunyaan orang Islam sendiri. Jadi bila kita tengok dari sudut 70 bilion harta pusaka terbeku ni, adakah ianya menjadi racun ataupun madu kepada waris-waris apabila dia terbeku? Okey, sepanjang saya menguruskan harta pusaka, saya dapat simpulkan ada beberapa faktor yang orang kata apa, yang menyumbang ke arah racun ni sebenarnya. Apa dia yang pertama? Yang pertama ni saya boleh simpulkan adalah dari sudut isu kefahaman di kalangan waris-waris. Kita tahu bahawa orang Islam ini telah pun dinyatakan ataupun ada orang kata apa, hukum faraidnya di situ. Tetapi sebelum kita sampai ke hukum faraid ini tadi, kita mestilah melalui proses-proses yang telah ditetapkan di Malaysia ni tadilah. So yang pertama sekali adalah dari sudut isu kefahaman di kalangan waris-waris terhadap hak mereka. Apakah hak mereka terhadap harta pusaka yang ditinggalkan? Itu yang pertama. Biasanya dia akan menjadi perbalahan lah sebab kita tak faham apakah hak kita terhadap harta pusaka yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kos pengurusan. Kos pengurusan untuk menguruskan harta pusaka ni boleh dikategorikan mahal juga. Kerana apa? Di dalam Akta Probit dan Pentadbiran 1959 yang mana dinyatakan di dalam Seksyen 43 yang mengatakan bahawa harta pusaka, untuk menguruskan harta pusaka ni tadi, kita boleh charge sehingga 5%. Jadi pada pandangan peribadi saya, dalam menguruskan harta pusaka ni sebenarnya dia melibatkan isu ataupun kos yang perlu ditanggung oleh waris-waris untuk menuntut harta pusaka.
Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah proses perundangan yang rumit. Bila berlaku kematian kepada si mati ni tadi, harta yang ditinggalkan dan sebagainya, ke manakah waris-waris nak menguruskan harta pusaka ni? Di manakah kita nak dapatkan perintah, bagaimana kita nak claim duit ini dan sebagainya. So, proses perundangan ini yang menjadi satu penyumbang juga ke arah pembekuan harta pusaka. So, dekat situ adalah racunnya lah pada pandangan peribadi saya. Dan yang keempatnya adalah dari sudut masa. Kita bayangkan dalam kata apa, di kalangan waris-waris yang sibuk bekerja pada hari ini untuk mengumpul kata harta dan sebagainya. So bila ibu dan ayah ini meninggal, masing-masing adik-beradik ini masing-masing sibuk dalam urusan mereka tersendiri. Jadi masa untuk menguruskan harta pusaka juga akan menjadi satu penyumbang kepada pembekuan harta pusaka ini tadi. Itu dari sudut racunnya. Okay. Jadi jadi Cik Nazri, maknanya faktor-faktor yang menyebabkan harta pusaka ini terbeku ataupun melihat kepada statistik yang dinyatakan oleh Cik Nazri tadi, ia sebenarnya adalah melibatkan tanggungjawab waris ke ataupun peribadi sendiri ke? Sebab siapa yang saya faham selepas apa yang diterangkan oleh Cik Nazri ini, ia membayangkan jika faktor-faktor ini tidak dielakkan, maka dia memberi kesan yang buruklah kepada waris. Begitu Cik Nazri? Betul. Harta yang kita kumpul hari ini adalah untuk memberikan ataupun untuk kita wariskan kepada waris-waris kita dengan orang kata apa, dengan lancar dan sempurna. Tetapi jika ada orang kata apa, ada halangan-halangan yang perlu dilalui oleh waris-waris, bagaimana pula harta yang ditinggal ini tadi akan dimanfaatkan oleh waris? Itu yang menjadi ke arah penyumbang kepada pembekuan harta pusaka. Syafiq. Okey, itu dari sudut racunnya. Saya sambung sekali lagi je Rafiq. Bagaimana pula kalau kata kita nak meninggalkan harta pusaka ni ataupun menguruskan harta pusaka ni dalam keadaan madu. Okey. Kita sebagai pemilik harta, kita dah bersusah payah bekerja, mengumpul harta dan sebagainya, tetapi kita tidak dapat merancang ataupun kita tidak merancang harta kita apabila berlaku kematian kepada kita. Hari ini kita boleh orang kata dapatkan maklumat dari sudut merancang harta ni, pelbagai instrumen-instrumen yang kita boleh gunakan, yang antaranya adalah wasiat, hibah, amanah, wakaf, deklarasi harta pencarian dan sebagainya. So sebenarnya bila kita sebagai pemilik harta ni, sebenarnya kita boleh merancang harta kita agar bila ketiadaan kita nanti, harta yang ditinggalkan ni akan dapat diwariskan kepada waris-waris kita dengan lancar dan sempurna. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari sudut menguruskan harta pusaka. Siapa yang akan menguruskan harta pusaka? Contoh saya sendiri. Bila berlaku, saya memang orang kata apa, menguruskan harta pusaka pelanggan-pelanggan kita di WhatsApp Shop. Saya sendiri, yes, Alhamdulillah, saya faham apakah proses perundangan-perundangan yang perlu dilalui dan sebagainya. Tetapi bila berlaku kematian kepada saya, adakah isteri saya tahu bagaimana nak menguruskan harta pusaka seperti mana yang saya tahu? Dekat sini kita perlukan pihak-pihak yang orang kata profesional untuk menguruskan harta pusaka. Jadi kita kena rancanglah siapa yang akan menguruskan harta pusaka. Yang ketiga adalah orang kata apa, dari sudut menguruskan harta pusaka, saya dah maklumkan tadi di dalam Akta Probit dan Pentadbiran Seksyen 43 yang mana kita boleh mengenakan ataupun pihak-pihak yang menguruskan harta pusaka ni boleh mengenakan charge daripada nilai harta pusaka. Jadi jika kita boleh menyediakan peruntukan untuk menguruskan harta pusaka, jadi saya rasa dekat situ boleh mempermudahkan urusan waris-waris kita. Maksudnya waris-waris kita tak perlulah bersusah payah untuk mencari duit untuk membayar pihak-pihak untuk menguruskan harta pusaka, ataupun harta kita ditolak dulu dari sudut nak orang kata apa, nak menyelesaikan fee pengurusan harta pusaka, kita tolak dulu, baki barulah waris-waris akan manfaat. Itu antara yang saya boleh gariskan pada malam ni, insya-Allah. Silakan Saudara Rafiq. Baik. Terima kasih Encik Nazri di atas sedikit kupasan berkenaan bagaimana harta pusaka ini boleh menjerumus kepada madu ataupun sebaliknya, ataupun menjadi racun kepada waris-waris. Saya yakin dan pasti panel-panel kita juga bersetuju dengan saya, mana kita semua umat Islam yang mempunyai harta, kita kalau boleh nak mati dalam keadaan tenang, ya Cik Azizan, Cik Nazri, kita nak mati dalam keadaan tenang. Yang mana kalau kita mati nanti
kalau boleh seluruh urusan dunia kita ni selesai. Kalau kata hutang, hutang selesai. Jadi dari segi pengagihan harta pun selesai. Jadi kita nak semuanya berjalan dengan baik. Jadi itu antara poin-poin yang dikongsikan oleh panel kita Encik Nazri, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, jika tidak ada persediaan ataupun tidak ada kefahaman yang jelas, ataupun kita senang cakap tak tahulah tentang pengurusan pusaka, takut-takut kita nanti bila meninggal dunia, kita bukan bagi madu ataupun bukan tinggalkan perkara yang baik kepada waris kita, tapi sebaliknya. Ya, maknanya siapa tak sayang waris, semua orang sayang waris kita kan, semua sayang isterinya, semua sayang anaknya kan, seluruh warisnya. Jadi kita nak tinggalkan kesan yang baik. Jadi kita mungkin nak minta juga pandangan daripada Encik Azizan, daripada Ketua Jabatan Pembangunan Dai. Encik Azizan masih bersama ya? Kita nak minta dengar sedikit suara Encik Azizan. Encik Azizan kita ada di Keluang, jadi mungkin ada sedikit gangguan, tapi kita harap malam-malam ni, mudah-mudahan malam ni line clear lah kat sana. Encik Azizan. Okey, baik. Jadi insyaAllah soalan yang kita akan ajukan kepada Encik Azizan ni berkenaan bagaimana solusi ataupun kaedah-kaedah yang untuk kita menyelesaikan isu pengurusan pusaka ni pada malam ini. Kita akan minta penjelasan daripada Encik Azizan. Okey, Encik Azizan masih bersama? InsyaAllah. Tuan Rafiq, Alhamdulillah. Okay. Pertama sekali saya nak tanya dulu, ada sangkut ke saya punya video ke dan sebagainya? Video sangkut tak apa, jadi kita nak dengar audio tu. Dia kalau cuaca mendung tu, internet pun mendung juga sebenarnya. Tapi insyaAllah kita harapkan dipermudahkan pada malam ni untuk sesi Encik Azizan. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada soalan ataupun kita nak minta pandangan daripada Encik Azizan sendiri ialah berkenaan isu pengurusan pusaka ni. Mungkin apa daripada perspektif Encik Azizan sendiri dalam menyelesaikan isu pusaka ni supaya kita masih hidup, kita meninggalkan madu kepada waris kita berbanding racun yang kita tinggalkan kepada waris kita. Mungkin ada kaedah-kaedah yang boleh dikongsikan dengan Encik Azizan. Sebelum nak mula, kenalkan sikit diri Encik Azizan, silakan. InsyaAllah. Terima kasih moderator Cik Rafiq atas perkongsian malam ni, menjemput kami. Saya Azizan dah bersama-sama dengan Wasat Syok Berhad semenjak tahun 2004 lagi, Alhamdulillah, syukur. Dan sebenarnya sepanjang bersama-sama dengan Wasat Syok Berhad, banyak pengalaman kita dapat berurusan dengan sama ada waris ataupun berurusan dengan pelanggan-pelanggan kan, dan terutamanya hari ini kalau tanya saya suka sentuh tentang sentimen orang Melayu. Yang mana bila kita sebut tentang pusaka, awalnya sentimen ini bila sebut pusaka saja orang Melayu kita sangat sensitif pada waktu dulu je lah. Kan? Jadi orang sangat sensitif bila kita sebut tentang pusaka. Kan? Kalau kita tanya mak ayah kita cakap, dah kenapa pasal pusaka ni nak mati sangat dah ke kan? Tu antara benda-benda sentimen ataupun sensitif di kalangan orang Islam di Malaysia terutamanya. Okay, dan ada banyak lagi sebenarnya sentimen-sentimen dalam masyarakat kita hari ini berkenaan dengan harta ni tadi. Sebab kalau kita tengok secara amnya rakyat Malaysia hari ini, kita ada berbagai-bagai aset yang kita dapat, yang kita kumpul semasa hidup tetapi tidak diuruskan dengan baik dan sebagainya. Jadi dia akan menjadi satu masalah ataupun isu kepada waris-waris. Dan bila berlaku kematian pun sebenarnya orang kita pun banyak juga sentimen. Antara kalau kita pernah dengar kan, kalau berlaku kematian je kubur merah lagi, jangan urus
pusaka, sedangkan kalau kita tengok apabila berlakunya kematian pada anak Adam, antara perkara yang perlu disegerakan, yang pertama ialah ke bumi jenazah, yang kedua ialah membayar hutang-hutang si mati, dan yang ketiga menguruskan harta pusaka. Kan? Tapi bila berlaku kematian pada umat Islam kita di Malaysia hari ini, sentimen yang pertama, kita tak payah ceritalah dulu pasal harta kan. Anak-anak waris-waris, nantilah dulu mak baru meninggal, tanah kubur merah lagi. So itu antara sentimen yang menyebabkan kadang-kadang pusaka ini menjadi racun pada waris-waris. Sebab tu bila kita sentuh tentang pusaka, kalau melihat kepada situasi di Malaysia hari ini, kalau disebut tentang pusaka, sebenarnya harta ini secara asasnya ialah harta ini kita kena uruskan dengan baik. Sebab hari ini kita berbagai-bagai jenis aset kita jumpa kat luar sana, berbagai-bagai jenis aset tapi tidak disusun dengan baik dan sebagainya, menyebabkan harta itu tidak dapat dimanfaatkan. Dia sebenarnya dia ada perbezaan Rafiq, antara harta dan juga pusaka. Ini pun kadang-kadang rakyat kita, orang Malaysia kita tak berapa nak jelas. Bila kita sebut tentang harta, harta ni bermaksud ialah harta kita semasa kita hidup. Kita selagi kita hidup, itulah harta kita. Atas nama rumah, atas nama Azizan, kereta atas nama Azizan, atas nama Cik Nazri contohnya kan, itu semua kita bagi kan. Tetapi bila kita sebut tentang pusaka, apabila berlaku kematian, secara automatiknya semua harta ini akan menjadi harta pusaka. Dan biasanya masyarakat kita hari ini keliru tentang siapa sebenarnya yang memiliki harta tersebut. Kan, adakah Ahmad Albab yang punya? Antara sebab-sebab kenapa kadang-kadang lihat kes-kes yang berlaku di Malaysia hari ini ialah kadang-kadang waris tak faham dan dia akan menyebabkan pertelagahan di antara waris-waris. Kalau kita tengok dari perspektif yang luas, kalau kita nak bincang pusaka ni, Rafiq, kita tak boleh ada sejam je. Sepatutnya saya dengan Nazri diberi masa sampai 3-4 jam untuk FB Live kan, supaya kita boleh dapat terangkan dengan detail pada masyarakat di luar sana, sahabat-sahabat kita yang ada dalam FB Live ni. Tapi disebabkan masa, saya rasa untuk permulaan, macam bagaimana kita dapat memastikan harta ini menjadi madu kepada waris-waris dan diuruskan dengan baik, itu adalah tanggungjawab pemilik harta. Bagi pemilik harta perlu bertanggungjawab terhadap apa sahaja harta yang ada atas nama dia. Dan dia tak boleh kata tak apalah, itu sentimen orang Melayu kita kata, alah kita harta tak banyak pun, kita sikit je harta. Jadi yalah nak fikir, itu antara sentimen yang ada dalam masyarakat hari ini. Dan jadi itu kalau kata kita nak pastikan harta kita dapat diberi manfaat bukan sahaja kepada kita. Ni saya balik kepada, kalau kita tengok secara konsep asasnya, Allah sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sahaja yang ada di langit ni semuanya milik Allah SWT. Kita sebagai pemegang amanah, Allah bagi kita harta, pastikan manfaat itu untuk kita dan waris-waris kita. Kan? Jadi kita nak kena pastikan bahawa harta ini diberi manfaat secara sepenuhnya. Dan kalau kita sentuh tentang Cik Nazri sebut tadi ada 70 bilion kan harta pusaka yang mana waris-waris gagal makan. Sebenarnya kita orang Islam dalam kerugian sebenarnya di Malaysia disebabkan harta pusaka. Antara kekayaan yang boleh diwarisi tetapi tidak dapat diwarisi dengan baik. So ini yang kita panggil racun dalam masyarakat Islam kita hari ini. Jadi sebab tu pemilik harta ada bertanggungjawab atas harta yang anda miliki dan rancanglah harta anda dengan baik supaya tidak tinggalkan racun pada waris-waris. Okey, jadi Encik Azizan mungkin boleh kongsikan kepada audien kita pada malam ini antara solusi ataupun kaedah perancangan yang boleh dilaksanakan, apa yang kena buat, hibah ke, wasiat ke. Boleh dengar ke suara saya clear? Kalangan kita faham wasiat saja. Macam mana? Mendung ni, cuaca ni, internet pun mendung juga. Allah Akbar. Cabaran kita malam-malam ni kan. Boleh dengar Cik Izan? Cik Izan? Boleh dengar ke suara saya, Tuan Rafiq?
Okey, boleh. Okey, mungkin ada sedikit gangguan. Ya, Cik Izan. Okey. Bila kita sentuh tentang perancangan harta ni, kalau kita tengok ikut konsep yang sebenarnya dia terlalu luas, Tuan Rafiq. Boleh, insyaAllah. Dengar ke suara saya? Boleh. Boleh dengar Rafiq Pertama sekali saya maafkan internet mungkin agak tak berapa baik di Keluang Johor, tapi saya nampak tadi orang kampung saya kata okey tadi kan line internet di Keluang kan. Boleh dengar lagi tak? Okey. Boleh Cik Izan. Teruskan. Tuan Rafiq ada bertanyakan soalan tentang apa dia yang dengan harta kan. Kalau kita balik kepada asasnya sebenarnya perancangan harta ni sangat luas kan. Kita ada banyak dokumen-dokumen perancangan harta yang kita boleh buat, antaranya wasiat 1/3 bagi kepada bukan waris, wasiat melantik wasi kan. Kita ada hibah kan. Kita ada amanah, kita ada harta pencarian. Bila kita sebut tentang perancangannya milik harta dah bersiap sedia kan. Bila kita sebut tentang kematian, kita tak tahu bila tarikh kematian kita, kita tak putus-putus. Boleh saya tukar device? Okey, tak apa, kita bagi ruang kepada Encik Izan untuk membaiki. Okey, Encik Izan, saya akan keluarkan dulu, nanti masuk semula ya. Okey, orang kampung kata line di Keluang pula kurang stabil. Allahu Akbar. Okey. Tak dengar, ada banyak. Okey. Saya mewakili pihak WhatsApp Syok Berhad, tuan dan puan. Maaf atas sedikit gangguan. Ya, kita faham apabila kita membuat diskusi online ya, Encik Nazri insya-Allah masih bersama dengan saya Encik Nazri. Encik Nazri masih bersama dengan saya. Okey. Ya, saya masih setia. InsyaAllah kita bagi masa pada Cik Izan selesaikan dulu. Ya, okey Cik Izan. Boleh dengar ke? Dia dah masuk dah tu. Sebab kita faham tuan-tuan, apabila isu-isu online internet ni memang kita tak dapat nak jangka ya. Lain kawasan, lain ceritanya. Jadi harap audien bersabar, kita cuba mendapatkan Encik Azizan. Jadi mungkin lambat sedikit responnya ya. Tapi kita akan cuba dapatkan juga untuk kita mendengar pandangan ataupun solusi berkenaan dengan pengurusan harta pusaka. Cik Azizan? Cik Azizan boleh dengar? Okey. Kita memang
Tak apa, kita bagi kita masa akan bagi sekejap. masa kepada Encik Azizan untuk dapatkan menguruskan, dia nak menyelesaikan dulu isu lain kat sana. Jadi insyaAllah kita akan kembali semula dengan penjelasan berkenaan dengan pusaka madu atau racun. Encik Azizan kita dekat Keluang tuan. Encik Azizan kita dekat Keluang. Dia work from home kata. Ya. Jadi dia ada di Keluang, dia lah kat sana lah. Jadi kita berada di lokasi yang berbeza. Jadi insyaAllah terus saja kepada Encik Nazri untuk kita menggantikan ruangan yang akan dijelaskan sebentar lagi oleh Encik Azizan. Okey, berkenaan pusaka madu atau racun, apakah solusi ataupun jalan penyelesaian untuk kita memudahkan urusan waris, untuk kita memastikan harta pusaka kita setelah kita meninggal dunia diuruskan dengan baik. Erti kata lain, kalau saya meninggal dunia, saya tak nak ada apa-apa masalah pada waris saya tak nak ada hutang yang tak diselesaikan, dan juga saya nak, kalau boleh, saya tinggalkan yang baik-baik saja kepada waris saya. Maksudnya kita tinggalkan madu kepada waris saya, dan bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk saya elakkan supaya saya tidak tinggalkan racun kepada waris saya. Jadi kepada tuan-tuan, perempuan, saya harap boleh dengar dengan baik, dengan jelas tentang apa yang akan disampaikan oleh Encik Nazri kita sebentar lagi. InsyaAllah, silakan Encik Nazri penerangannya. Okey, terima kasih Saudara Rafiq. Betul, harta semasa kita hidup ni tadi, kita dah bersusah payah mengumpul dan sebagainya. Tetapi dari sudut nak mewariskan, akan berlaku perbalahan ataupun macam-macam isu yang timbul dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa buat wasiat selesai. Buat wasiat selesai. Sebenarnya, buat wasiat tak menyelesaikan secara keseluruhan. Dia hanya menyelesaikan dari sudut melantik wasi itu saja. Dari sudut pembahagian bagaimana pula? Masing-masing berebut harta dan sebagainya. Kita tahu faraid memang dah ada di situ, tetapi kalau kata contohnya dari sudut kita nak sampai ke faraid ini tadi, waris-waris dah bertelagah, dah bermasam muka, tak nak bagi kerjasama, nak bagi salinan IC pun susah dan sebagainya. So kita tu Cik Nazri, saya tertarik bila Cik Nazri cakap tadi wasiat ni tak selesai masalah. Sebab saya sebagai masyarakat biasa ataupun kita ni sebagai orang awam ni, bila sebut wasiat, mungkin kita ada dalam kepala kita ditanam satu doktrin atau pemahaman wasiat ni pembahagian harta. Jadi mungkin kita perlu ada penekanan berkenaan dengan pemahaman umat Islam berkenaan wasiat ni. Cuba Encik Nazri terangkan sekali lagi. Kalau kata apa yang Cik Rafiq sebut tadi tu, saya nampak mungkin sentimen cerita P. Ramlee tu masih tebal di dalam diri Cik Rafiq lah. Yang pakai songkok ni patutnya pakai tarbus malam ni. Betul. Okey, kita kena faham bahawa isu wasiat ni tadi. Wasiat di dalam Islam hanya 1/3 sahaja daripada harta yang kita tinggalkan tadi boleh kita wasiatkan kepada bukan waris. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk tujuan amal jariah. Bukannya tujuan dia untuk membahagikan harta-harta kita kepada waris ataupun kepada ahli waris kita. Kalau kata contoh saya dalam situasi sekarang, bila mana saya masih hidup, saya buat wasiat, saya mempunyai seorang ayah, seorang ibu, isteri dan anak-anak. Okey, saya buat wasiat, saya wasiatkan semua kepada isteri saya. Bila berlaku kematian kepada saya, ayah saya tak setuju dengan wasiat. Apa akan jadi kepada wasiat tu? Wasiat tu akan terbatal secara automatik. Kerana apa? Kerana kita dah ada faraidnya di situ. Faraid akan mengatasi. Wasiat yang selalu kita sebut-sebut ni sebenarnya adalah bertujuan untuk melantik wasi. Siapakah orang ataupun siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka selepas kematian dia. Itu adalah wasiat pentadbiran. Dalam wasiat dalam Islam adalah 1/3 daripada harta pusaka kita yang kita wasiatkan kepada bukan waris. Okey, dari sudut bagaimana kita nak meninggalkan madu dan sebagainya. Wasiat Shop bermula pada tahun 2007 kalau tak silap saya. Kita dah memperkenalkan satu
Macam mana saya boleh terkendala ni? Sorry, Encik Izan dengar ya? Dengar, insyaAllah dengar. Okey, baik. InsyaAllah Encik Azizan kembali dengan uh, apa dalam untuk kita kembali kepada track kita sebagai panel malam ni, insyaAllah. Jadi kita ada soalan diajukan kepada Encik Nazri, apakah solusi dalam pengurusan harta pusaka untuk kita tinggalkan madu ataupun kita tak nak tinggalkan racun lah kepada waris kita. Dan Encik Nazri ada menceritakan tentang wasiat. Jadi mungkin kita boleh teruskan ya Encik Nazri berkenaan dengan apa tahun 2007 tadi. Silakan. Okey, pada 2007 Wasiat Shop telah memperkenalkan satu pakej pengurusan harta pusaka yang dipanggil wasitah. Apakah kelebihan wasitah ini, Saudara Rafiq? Kelebihan dia adalah apabila seseorang itu melanggan pakej pengurusan harta pusaka dipanggil al-wasitah ini tadi, yang pertama sekali, proses pengurusan harta pusaka ni akan diuruskan secara percuma oleh Wasiat Shop. Maksudnya di sini, waris-waris tak perlulah bersusah payah untuk mengeluarkan duit poket sendiri untuk membayar mana-mana pihak ataupun Wasiat Shop sendiri untuk menguruskan harta pusaka si mati ini tadi. Yang mana kos-kos pengurusan ini tadi akan ditanggung sepenuhnya oleh Wasiat Shop. Maksudnya di sini, waris-waris akan menerima harta pusaka tanpa sebarang penolakan daripada nilai harta pusaka. Ada sesetengah pihak buat wasiat selesai, tetapi dari sudut pengurusan harta pusaka, dia akan ambil fee dia daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati ni tadi. So maksudnya waris ni akan dapat harta pusaka baki selepas ditolak fee dia. So dekat situ saya rasa mungkin Encik Rafiq boleh fikir sendiri lah. Okey, so apa kelebihan Wasiat Shop selain daripada pengurusan harta pusaka? Itu yang pertama. Yang kedua, dekat luar sana, semua duk sibuk cerita pasal wasiat, jual wasiat 100 setengah, 300, beribu-ribu dan sebagainya. Dengan pakej pengurusan harta pusaka ni Encik Rafiq, Wasiat Shop berikan secara percuma je. Percuma. Kita bagi wasiat pentadbiran untuk melantik wasi secara percuma. Dan kita bagi juga wasiat Islam yang mana bagi tujuan amal jariah pada pelanggan kita. Kita bagi percuma saja. Seterusnya, bila berlaku pula kematian kepada... Okey, terima kasih Encik Nazri. Yang mana apa yang saya faham dekat sini dan untuk perkongsian audien kita yang menonton malam ni. Maknanya, Wasiat Shop Berhad, dia ada satu perkhidmatan yang dinamakan Al-Wasitah, yang mana pakej ini adalah satu pakej yang akan memudahkan waris. Betul tak? Betul. Sangat memudahkan waris. Sangat memudahkan waris. Jadi saranan saya kepada audien, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live kita pada malam ni, Al-Wasitah ataupun perkhidmatan ini antara yang saya rasa, yang saya faham, yang saya dengar, yang kita ada buat kajian sikit lah Cik Nazri hanya Wasiat Shop saja yang memperkenalkan Al-Wasitah. Begitu? Ya. Dan kita jugalah yang memperkenalkan, mungkinlah kalau kata ada orang nak tiru dan sebagainya, tetapi kita Wasiat Shop adalah orang ataupun pihak yang memperkenalkan konsep pengurusan harta pusaka secara percuma ni tadi. Okey, jadi kita pun bekerja-kerja dengan masa. Mungkin saya nak tanya juga kepada Encik Nazri. Maksudnya, dengar bunyi kuuh kat rumah saya tengah hujan ni. Ya, okey. Berkenaan dengan pengurusan pusaka, sebentar ya. Okey. Mungkin ada perkongsian ataupun saranan daripada Encik Nazri sendiri. Mengapakah Al-Wasitah ini perlu menjadi penyelesaian ataupun perlu diambil perkhidmatannya oleh orang awam, masyarakat umat Islam khususnya di dalam menguruskan harta pusaka. Mungkin ada saranan sebagai satu solusi yang kita boleh kongsikan kepada audien kita pada malam ni. Silakan Encik Nazri. Okey, saya sambung sikit lagi Encik Rafiq. Saya tak habis ayat tu sebenarnya. Dalam pakej pengurusan harta pusaka ni, okey, kita ambil dari sudut pengurusan harta pusaka. Bila kita nak menguruskan harta pusaka, waris-waris ni kena berkumpul. Kemudian dia kena pergi kepada pihak-pihak yang nak menguruskan harta pusaka ni. Maksudnya mungkin dia jumpa mana-mana peguam ke, dia jumpa mana-mana perunding harta pusaka ke, dia pergi jumpa syarikat amanah ke dan sebagainya. Tetapi kelebihan Al-Wasitah ni Encik Rafiq, bila berlaku kematian kepada pelanggan,
waris maklumkan kematian itu kepada wasiat syok. Wasiat syok melalui wakil ataupun melalui kaki tangan yang terlatih ni tadi akan hadir ke rumah. Hadir ke rumah. Maksudnya di sini, dekat mana sahaja rumah yang ditentukan oleh waris-waris ni tadi, wasiat syok akan hadir. Tanpa ada sebarang cas yang akan dikenakan kepada waris. Contohlah, waris duduk jauh kat Mersing sana. Minta datang cuti hari Malaysia contohnya. Kami akan hadir. Kecuali jangan kacau hari raya je lah. Sebab kami pun nak raya. So, dekat situ sebenarnya, Encik Rafiq. Waris-waris tak perlu susah payah nak pergi ambil cuti dan sebagainya untuk berkumpul, berbincang, untuk melantik mana-mana pihak. Wasiat syok yang akan hadir. Wasiat syok yang akan hadir tak kira lah siang ke malam, tapi janganlah buat lepas pukul 1 pagi. Kan, kesian tim saya nak datang. Okey, so dari sudut pengurusan harta pusaka untuk perbincangan dan sebagainya, runding cara kita akan berikan secara percuma. Kalau tuan-tuan nak orang kata apa, nak pembuktian apakah orang kata apa dari sudut pelaksanaan yang dibuat oleh wasiat syok ni tadi, tuan-tuan boleh orang kata apa, akses ke dalam ataupun buka ke dalam YouTube TV wasiah kita. Di situ ada testimoni pelanggan-pelanggan kita yang terbukti lah. Okey, saya serah semula pada Encik Rafiq. Okey, jadi terima kasih Encik Nazri di atas penjelasan. Saya terus terang rasa seolah-olah mendapat satu ilham. Dia bukan wahyu Nabi saja tuan-tuan, ilham. Yang mana ternyata sepanjang hidup saya ada solusi di dalam pengurusan harta pusaka. Ya, ada solusi. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru dengar tentang hal ini, ada solusi yang diperkenalkan oleh wasiat syok Berhad di dalam memastikan harta pusaka kita tidak terbeku dan diuruskan dengan baik. Ya, jadi kalau tuan-tuan yang sedang mendengar, sedang menonton, boleh tengok dekat Facebook komen kita malam ni meriah. Ya, dai-dai kita, dai mawaris kita yang mungkin ada berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan, boleh hubungi mereka berkenaan dengan al-wasitah, bagaimana dia boleh membantu menyelesaikan masalah pusaka tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kalau ada rakan-rakan yang masih lagi belum menyelesaikan harta pusakanya, mungkin harta pusaka mak, ayah ataupun adik-beradik warisnya yang lain, boleh juga menghubungi wasiat syok Berhad ataupun perunding kita, insya-Allah. Baik, jadi kita kembali kepada Encik Azizan kita, iaitu Ketua Jabatan Pembangunan Dai pada malam ni, yang mana kita tertinggal balik soalan. Encik Izan boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Rafiq. Jadi saya rasa ada baki masa ni adalah waktu yang terbaik untuk kita mendengar pula penerangan ataupun penjelasan daripada Encik Izan berkenaan, sebab tadi kita dah dengar Encik Nazri dia kongsikan solusi dalam pengurusan harta pusaka, iaitu al-wasitah. Yang mana al-wasitah ni dengan dengan dokumen pelatihan wasi yang percuma, dokumen wasiat 1/3 percuma, dia sangat bermanfaat dan sangat baik untuk masyarakat umat Islam ambil kesempatan tersebut. Jadi mungkin dari sudut pandang Encik Azizan sendiri sebagai Ketua Jabatan Pembangunan Naib, bagaimana solusi yang lain, mungkin ada kaedah yang lain untuk saya contohnya seperti orang yang masih hidup, yang punya harta, yang punya waris, kaedah untuk kita memastikan harta kita bila saya meninggal dunia memberi kesan ataupun madu yang baik-baik saja kepada waris saya dan saya tak nak sebaliknya. Mungkin boleh kongsikan antara solusi tersebut dan apakah saranan Encik Azizan kepada audien kita yang sedang mendengar dan menonton malam ini untuk kita memastikan perkara yang baik-baik saja kita tinggalkan kepada waris kita. Silakan Encik Azizan. Terima kasih Tuan Rafiq. Sebenarnya tajuk madu atau racun ni sebenarnya agak berat juga sebenarnya, sebab kita bimbang ada orang ingat madu tu tinggalkan madu yang berbeza dengan madu yang sepatutnya kita nak bincang malam ni kan. Itu yang kita sebenarnya. Saya rasa macam berat tajuk ni kita nak kongsi balik dengan ni kan. Sebab boleh jadi madu macam mana ditinggalkan, boleh jadi kan. So itu antara perkara-perkara yang perlu kita tengok balik lah. Tapi kalau tanya saya, selama kita berkecimpung dalam pengurusan dan perancangan harta ni, sebenarnya antara masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pusaka ni sebenarnya adalah kesedaran ataupun lebih mudahnya kita nak cerita kefahaman
tentang pewarisan. Saya suka Cik Nazri sentuh tentang wasiat tadi, yang mana hari ini kebanyakan masyarakat Melayu kita memang suka tengok drama dan sebagainya bila cerita pasal wasiat, kan, buat wasiat selesai masalah, kan. So kita rasa macam okey, sebenarnya itu adalah persepsi di kalangan masyarakat Islam kita di Malaysia. Kalau kita tengok realitinya sebenarnya adalah sangat-sangat berbeza dengan apa yang diceritakan dalam drama dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, dulu saya pernah tengok satu cerita, nama cerita tu Putih Anak Menjerit. Nama pun dah seram lah, kan. Tapi sebenarnya dia berkisah tentang harta. Kan? Jadi kalau tanya saya, masyarakat kita banyak dimomokkan dengan cerita-cerita seperti ini. Dan kita balik kepada realiti yang sebenarnya. Kajian yang kami buat di Wasat Syok Berhad, kebanyakan antara masyarakat kita hari ini, apa sebenarnya masalah isu terbesar berkenaan dengan harta pusaka ni? Yang pertama ialah kerana ketidakfahaman tentang proses urusan harta tersebut. Okey, bila kita sebut tak faham tentang proses, ini yang bila berlaku kematian sebenarnya waris tak tahu pun nak pergi mana. Kan, yang waris tahu okey, lepas buat kenduri tahlil 3 hari 3 malam dan kubur pun dah tukar kala hijau ke kala biru ke apa ke, tak kisahlah berapa tahun lepas tu, barulah kita nak fikir okey, sekarang ni kita nak start daripada mana, kan? Sekarang kita nak start di mana sekarang ni. Pada waktu itu baru nak start, ada pula waris-waris lain yang meninggal dan sebagainya. Dia akan bertambah merumitkan proses pengurusan pusaka tersebut. Okey, jadi ketidakfahaman ini yang perlu kita sampaikan, Rafiq, terutamanya kepada masyarakat kita di luar sana, bahawa sebenarnya urusan harta ini adalah urusan perkara yang penting. Dan sebab kita semasa kita hidup, kita kumpul harta banyak-banyak, sebenarnya untuk siapa? Dan kita kumpul harta ni, kadang-kadang kita tanya balik diri kita tengok balik, sebenarnya kita kumpul harta ni sebenarnya untuk siapa? Adakah untuk kita ataupun untuk waris-waris? So bergantung kepada kita punya niat kita. Jadi bila kita cerita tentang biasanya kita kumpul harta ni untuk waris, tetapi realitinya apabila berlaku kematian, waris tidak dapat pun manfaat terhadap harta tersebut. Dan itu yang kita nak kena tengok balik. Saya suka balik kepada, kalau kita sebut tentang madu atau racun ni, sebenarnya penentu dia adalah pemilik harta. Saya suka sentuh tentang pemilik harta. Okey, sebab pemilik harta ni memainkan peranan yang penting. Kita ada aset, kadang-kadang ada orang ada aset yang lain, ada madu lain contoh, kan, tapi tidak diberitahukan secara jelas dan sebagainya. Kalau tanya saya, faraid, saya rasa semua orang jelas, kita faham tentang hukum faraid dan sebagainya, tetapi bagaimana kaedah harta ini boleh disampaikan sehingga tahap faraid tadi tu. Dan sebab kalau tanya saya, dia bukan semudah ABC. Kalau kita cerita A sampai Z, sebenarnya faraid ada di Z. Tetapi apakah urusan A sampai Y? Ini yang kita balik kepada Cik Zizan, faraid ni dia tak datang ketuk pintu lah. Cara mudahnya, kalau nak mudah faham lah, kalau kita dengan budak-budak milenial hari ni, kita nak bagi fahamnya, kalau meninggal, faraid tak datang ketuk pintu rumah untuk uruskan pusaka. Sama juga dengan pegawai-pegawai ataupun peguam-peguam yang institusi-institusi yang menguruskan harta pusaka di Malaysia, mereka takkan datang jumpa kita. Saya ambil satu contoh, Rafiq, kalau kita ada hutang, sebab saya suka tekankan hutang. Hutang penting sebab hutang ini wajib dibayar. Bila wajib, maksudnya memang wajib bayar. Sama ada waris tahu atau tidak, hutang wajib dibayar. Jadi ini menjadi tanggungjawab pemilik harta sebenarnya, sepatutnya yang menulis hutang, apa hutang yang ada dan sebagainya, untuk ditinggalkan kepada waris-waris supaya memudahkan urusan waris-waris. Dan saya bagi contoh paling mudah ini, bila berlaku kematian, kita memang nampak saudara mara datang dan sebagainya, tapi kita jangan jumpa orang bank datang, yang mana kita buat loan kereta, personal loan, kita jangan jumpa. Sebab orang bank memang tak akan datang waktu kematian rakyat Malaysia ni, memang orang bank tak akan datang. Cuma yang dia tahu, bulanan mesti kena bayar. Dan sebab tu hari ni penekanan saya sebenarnya, saya lebih suka tekankan tentang orang yang memiliki aset tersebut. Dia adalah satu tanggungjawab yang berat. Sebenarnya lagi banyak harta, sebenarnya tanggungjawab dia lagi berat. Sebab dia perlu menguruskan, ataupun harta itu adalah amanah, dia perlu uruskan dengan baik supaya harta itu tidak menjadi racun kepada waris. Dia adalah penentu. Pemilik harta ni sebenarnya adalah penentu. Proses undang-undang dan sebagainya dah jatuh kepada waris-waris. Tetapi pemilik harta sebenarnya adalah penentu. Sama ada dia nak tinggalkan waris dalam keadaan dapat manfaat harta, ataupun dalam keadaan bertelagah dan sebagainya, tak dapat manfaat harta, itu adalah pilihan di tangan pemilik harta. Sebab tu bila kita sebut tentang pemilik harta, apa yang pemilik harta ni perlu buat? Tadi Cik Nazri ada kongsikan beberapa solusi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita cerita solusi ni, dia terlalu luas, dia terlalu banyak, dan dia akan balik semula kepada apa aset yang kita ada, apa aset yang kita ada, dan apa hutang-hutang yang kita ada. Sebenarnya dia wasiat, kalau tanya saya, ialah satu dokumen yang melantik wasi
tetapi untuk membayar hutang dan sebagainya adalah tugas wasi, dan di mana wasi nak dapatkan maklumat tersebut jika pemilik sendiri tidak menguruskan ataupun tidak tulis ataupun tidak buat apa-apa catatan tentang hutang dan sebagainya. Sebab tu mana-mana saya kongsikan dengan masyarakat luar sana, saya selalu kongsikan tips bagaimana nak pastikan harta anda ni dapat diuruskan dengan baik. Yang pertama ialah tolong senaraikan hutang. Hutang sangat penting. Yang kedua, tolong senaraikan waris. Sebab apa? Kadang-kadang bila berlaku kematian, kita pun tak tahu tiba-tiba ada waris daripada Thailand datang kata saya isteri kedua. Contoh bukan semua orang lah, itu contoh lah. Kita kadang benda-benda ni kita kena tengok. Kadang-kadang datang waris-waris lain yang kita tak kenal pun, kadang-kadang anak-anak dia sendiri pun tak kenal. Waris tak kenal, jangan tanya kita yang menguruskan Cik Nazri lagi tak kenal waris-waris dia kan. Jadi bila dah timbul isu-isu ini, dia akan jadi pertelagahan. Sebab tu sangat penting untuk senaraikan waris-waris faraid kita. Dan yang ketiga ialah rancang harta sebaik mungkin apabila kita dah tahu. Dan rancang harta ni pun kena cari orang yang betul-betul sesuai sebab tak semua orang tahu tentang konsep rancangan harta secara meluas. Kalau kita pergi per aset, kita akan tahu aset ni kita nak rancang bagaimana, aset yang satu lagi kita nak rancang macam mana. Sebab kita ni didoktrin dengan biasanya dengan wasiat. Sebenarnya kita kena keluar daripada skop wasiat, sebab wasiat hanya melantik wasi, dan kalau tanya saya, dia hanya menguruskan di peringkat bila pengurusan itu dia hanya menguruskan di peringkat keluar surat kuasa mentadbir dan sebagainya. Ini benda yang masyarakat kena faham, kena tahu, kena ambil tahu, terutamanya pada mereka yang memang ada harta. Dan bila kita sebut ada harta ni, orang kita biasalah ni yang saya sebut sentimen awal-awal tadi. Kan orang kita ni kata mana ada harta, saya tak ada harta lah dan sebagainya. Kalau tengok sebiji rumah pun kemungkinan akan menjadi racun kepada waris-waris walaupun tinggalkan satu rumah. Sebab tu sangat penting untuk hari ini kita merancang aset yang kita ada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Encik Azizan di atas penerangan. Saya yakin pengisian kita pada malam ini, audien, panel-panel, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, saya yakin semua akan bersetuju dengan saya yang mana kalau kita meninggal dunia, kita tak nak tinggalkan yang tak baik. Kita tak nak beri racun kepada waris-waris kita. Semua nak tinggalkan kesan yang baik, peninggalan yang baik kepada waris-waris lah. Ya, madu ni kan manis kan, mungkin ada orang kata ada yang kelat sikit, ada yang masam kan madu ni, tapi hakikatnya ia adalah penawar, memberi kesihatan kepada kita. Madu lebah tuan-tuan, madu lebah, ya, bukan madu yang lain, ya. Jadi kita sedia maklum, kita nak pastikan waris kita mendapat perihal yang baik, ya, berbanding racun yang ditinggalkan ialah racun, tak ada racun yang baik tuan-tuan, ya. Jadi sebelum kita nak mengakhiri sesi kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akan beri sedikit ruang lagi kepada Encik Nazri dan Encik Izan, di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, panel-panel kita malam ni, Encik Nazri dan Encik Azizan merupakan individu ataupun susuk tubuh yang antara yang lama dengan Wasiat Syok Berhad. Saya pun taklah terlalu lama, saya baru saja mengenali Wasiat Syok Berhad ni, hadirin. Jadi pandangan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, institusi ataupun syarikat amanah yang membuat perancangan harta dan pengurusan pusaka, bagi pendapat saya secara peribadi, ia adalah antara yang terbaik di Malaysia. Ya, dengan rekod dan track yang telah terbukti, membuktikan memang sememangnya apa yang dilakukan oleh Wasiat Syok Berhad tidak lain dan tidak bukan, kita berusaha untuk mengurangkan statistik dari sudut harta terbeku, dan kita nak memudahkan masyarakat umat Islam dari segi perancangan dan pengurusan harta pusaka. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat, yang menonton video ini pada malam ini, saranan saya bertindak untuk kita buat perancangan masa hidup. Ambil kaedah seperti yang diceritakan oleh Encik Nazri berkenaan dengan Al-Wasitah. Ya, sebab saya yakin Encik Nazri dan Encik Azizan akan bersependapat dengan saya berkenaan dengan satu perkhidmatan yang ambil, mungkin orang cakap ada komitmen itu, ada komitmen ini, ya. Tapi bagi saya, solusi yang diperkenalkan oleh Wasiat Syok Berhad adalah yang terbaik. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh terus direct dengan Wasiat Syok Berhad sendiri, juga boleh menghubungi perunding da'i-da'i mawarif kita yang terdekat. Ya. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata terakhir Cik Nazri, berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni. Mungkin ada kesimpulan, pesanan terakhir kepada pendengar-pendengar kita untuk supaya sedar, yang sedar berkenaan dengan perkara ini. Silakan Cik Nazri. Okey, terima kasih saudara Rafiq.
Saya nak kongsi berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang bermaksud Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya atau mencukupi, ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup dengan menadah-nadah tangan meminta daripada manusia yang lain, maksudnya bantuan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini semasa kita hidup, kita menghabiskan masa kita, kederat kita untuk mengumpul harta pusaka. Mengumpul harta. Tapi bila berlaku kematian kepada kita, waris-waris yang kita tinggalkan tidak dapat menguruskan harta pusaka kerana apa? Kerana kos yang tinggi. Selain daripada kos yang saya maklumkan tadi, proses perundangan, masa dan sebagainya. Jadi mungkin dari sudut pengumpulan harta, kederat yang kita dah keluarkan untuk mengumpul harta ni mungkin menjadi sia-sia lah. Kerana apa? Harta yang kita tinggalkan ni tidak dapat dimanfaatkan oleh waris-waris. Sebab itu kepentingan al-wasithah ini tadi, proses pengurusan harta pusaka ini akan diberikan secara percuma. Percuma sekali lagi. Okay, terima kasih Encik Nazri. Okey, kita serahkan kepada Encik Izan. Mungkin ada beberapa saranan ataupun apa yang boleh disampaikan kepada audien kita sebagai kesimpulan pada malam ni. Silakan Encik Izan. Okey, terima kasih Tuan Rafiq. Kesimpulan yang dapat kita buat daripada perbincangan kita hari ini, sebenarnya kalau kita cerita pasal isu pusaka ni salah satu isu besar, dan sebenarnya kalau tanya saya, untuk mengebeling tenaga untuk memastikan supaya nilai harta pusaka tidak terbeku adalah bukan tanggungjawab kami semata-mata, ia adalah tanggungjawab keseluruhan umat Islam di Malaysia. Sebab kita boleh dapat memberi impact. Sebenarnya impact yang paling baik adalah impact yang kepada waris-waris ataupun generasi yang akan datang. Jadi kita nak kongsikan, sebenarnya berapa banyak sesi pun kita boleh kongsikan dengan tajuk-tajuk dan sebagainya. Tapi asasnya saya suka Rafiq sebut tadi, asasnya ialah bila kita faham dan kita bertindak. Bila kita faham dan kita beramal. Contohnya begitulah, nak mudah fahamnya kan. Jadi kalau tanya saya, apa sahaja ilmu yang kita dapat, apa sahaja saranan yang kita dapat hari ini, yang paling penting sekali adalah kita faham dan juga kita bertindak. Sebenarnya kalau ikutkan di luar sana ramai yang faham tentang harta pusaka dan sebagainya, boleh tanya, boleh refer untuk pastikan kita dapat kefahaman yang lebih tepat. Dan juga boleh menghubungi WhatsApp shop, da'i-da'i kita ramai dalam ni, insyaAllah boleh hubungi diorang untuk dapatkan bagaimana untuk kita pastikan harta kita dapat dirancang dengan baik. Dan kita yang pastinya, kalau kita balik kepada topik hari ini, yang pastinya kita nak tinggalkan semua madu kepada, semua madu, tak tahan bunyi lain dah kan. Semua madu kepada waris-waris kita. Tapi madu macam Cik Rafiq kata tadi, madu yang baik-baik lah, bukan madu-madu yang kelat-kelat dan sebagainya. Macam saya sebut daripada awal tadi, saya suka sangat petik kepada pemilik harta, pastikan anda faham tentang bagaimana nak merancang dan menguruskan harta. Pengurusan harta pusaka, saya rasa urusan pengurusan harta pusaka adalah urusan undang-undang ataupun negara yang telah ditetapkan. Macam Cik Najib sebut, di bawah Akta Probit, Akta Pusaka Kecil dan sebagainya. Tetapi hari ini yang paling penting ialah kita dah siap sedia sebelum berlaku kematian supaya harta kita ini dapat diuruskan dengan baik dan manfaat semestinya kepada waris-waris serta ekonomi umat Islam di Malaysia terutamanya. Okey, terima kasih Encik Azizan, juga terima kasih kepada Encik Nazri di atas penerangan dan perkongsian ilmu pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, SSCFB Live, suka untuk saya kongsikan, untuk saya sampaikan maklumat yang mana program ataupun segmen Pusaka Malam Jumaat ini insya-Allah kita akan jalankan setiap bulan. Ya, insya-Allah kita akan jalankan setiap bulan untuk kita kongsikan ilmu secara berterusan yang bermanfaat kepada anda semua. Mudah-mudahan semua akan dapat manfaat dan semua faham, ya. Jadi insya-Allah mungkin ada dalam sepanjang komen-komen yang saya perasan ni, ada yang tanya pasal faraid, ada yang tanya pasal hibah, apa yang lebih utama, hibah ke faraid ke. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita juga akan mengadakan sesi segmen Pusaka Malam Jumaat ini untuk tajuk yang lebih menarik, insya-Allah, tajuk yang lebih berkaitan. Kita akan
cuba untuk dapatkan kita punya ketua jabatan pematuhan syariah, insya-Allah berkenaan dengan isu-isu syariah, ya. Bagaimana, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, ya, wasiah Syok Berhad, ya, antara syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia, ya. Jadi kita ini memastikan setiap perkhidmatan kita patuh syariah. Kita dibarisi, kita ada panel-panel syariah yang dinamik, yang sangat baik, ya, di mana kita pastikan perkhidmatan kita ini sampai kepada pelanggan-pelanggan kita insya-Allah bermanfaat dan memudahkan urusan waris-waris, ya. Baik. Jadi jika ada apa-apa soalan, boleh dapatkan nombor kontak dai-dai kita ataupun boleh terus saja kepada WhatsApp Syok Berhad. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin masih lagi belum like Facebook WhatsApp Syok Berhad, boleh like, boleh follow, ya. Kemudian kita pun ada YouTube TV Wasiah, boleh subscribe, ya. Kemudian kita dapatkan maklumat berkenaan dengan pusaka. InsyaAllah kita di dalam proses, kita akan lebih aktif hari ini untuk memastikan masyarakat mendapat manfaat yang sama. Okey, terima kasih Encik Nazri, ya. Terima kasih Encik Nazri, terima kasih Encik Azizan. InsyaAllah sama-sama. InsyaAllah terima kasih sekali lagi atas masa yang diluangkan, atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan. Bulan hadapan kita akan mengadakan sesi lagi pusaka malam Jumaat. Okey, ada apa-apa lagi ke? Cik Nazri mungkin ada apa-apa yang tertinggal ke? Tak ada dah, Tak ada. InsyaAllah perkongsian yang bermanfaat daripada Cik Nazri. Terima kasih. Cik Aizan, ada apa-apa ke? InsyaAllah tak ada, Rafiq. InsyaAllah kita jumpa sesi yang lain lah. Okey, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas pernyataan yang share banyak-banyak tu, terima kasih. Yang ada tag kawan-kawan tu saya nampak juga, terima kasih. InsyaAllah dapat memberi manfaat kepada yang lain. Moga Allah membalas segala kebaikan anda semua. Jadi saya sebagai moderator pada malam ni, tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf di atas kesulitan, mungkin ada sedikit gangguan. Kita mungkin dapat, ya, Cik Azizan kita dah repeat dah tadi, ya. Dia dah dapat ulang balik tu, insyaAllah, ya. Jadi boleh tengok balik video ni, akan dikekalkan dalam Facebook kita, boleh tengok ulang semula untuk perkongsian bersama. Jadi saya mohon maaf di atas kekurangan, segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Into the